Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Sadaqallahu azim. Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku telah turunkan, iaitu Al-Quran, sebagai membenarkan dengan apa yang ada bersama dengan kamu, wahai Bani Israel. Dan kamu, wahai Bani Israel, jangan jadi sebagai orang yang mula-mula sekali kafir. Dan janganlah kamu membeli ayat-ayat aku dengan harga yang begitu murah. Dan kepada aku hendaklah kamu taqwa. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 41. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada pagi ini kita bertemu di masjid ni untuk kita sambung kuliah tafsir kita. Mudah-mudahan kuliah tafsir kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Ayat kita yang kita kupas dalam kuliah lepas, ayat 40. Allah Ta'ala sebut dekat kita, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ma iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingat balik nikmat-nikmat aku yang telah aku nikmatkan kepada kamu, dan sempurnakanlah janji-janji aku. Pasti aku akan sempurnakan janji-janji kamu, dan hendaklah kamu gerun kepada aku. Ayat lepas Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dekat kita siapa manusia yang kufur dan dusta. Ada manusia ni dia sekadar kufur tapi dia tak dustakan. Yang paling teruk adalah dia kufur dan dusta. Kufur ramai, dan orang yang kufur tu pula ada faktor dia banyak sebab. Kufur kerana tak tahu kebenaran, kufur juga. Tapi orang sebegini ni Allah Ta'ala tak bagi azab. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum kecuali kami datangkan rasul. Jadi rasul tak sampai, orang tak pernah dengar Islam. Orang asli duduk atas bukit tu tak pernah dengar Islam, internet pun tak ada, Facebook lagi tak ada. Menyebabkan mereka ni kufur. Kufur mereka tu kita tak boleh kata ahli neraka, tak boleh. Sebab Allah Ta'ala kata kami tak akan azab sesuatu kaum kecuali kami datangkan rasul. Kalau sampai utusan, sama ada utusan tu namanya Rasulullah ataupun kita sebagai pendakwah, tak sampai. Bila tak sampai, makanya mereka ni tidak boleh dikatakan sebagai ahli neraka, tapi kufur lah. Mereka tu bukan Islam lah. Satu. Ada pula orang kufur ni sebab dia dah dengar, tetapi dia dengar dalam bentuk yang salah. Ada juga. Orang-orang Islam ni ada yang baik, ada yang jahat. Yang kadang jahat tu bukan orang-orang haprak pergi jalan ni, ulama-ulama. Ada ustaz-ustaz dia jahat, dia tak ada amanah ilmu. Islam yang dikupas dekat manusia ni bukan Islam fitrah, tapi Islam yang boleh membawa kepada fitnah. Dia pergi kupas tu membawa pada fitnah terhadap tafsiran Islam. Orang yang nampak Islam baik jadi tak baik.
Orang sebegini pun kita doakan supaya Allah Ta'ala bagi rahmat dekat orang macam ni. Ada pula orang tolak Islam ni sebab dia dengar dan dia percaya agama tu benar, tapi dia tak masuk Islam. Kenapa? Sebab kepentingan diri. Ada juga kan. Orang macam ni adalah azab yang Allah Ta'ala akan bagi. Apa lagi? Orang yang kufur dan dusta, tu berat. Dia dah tahu dah kebenaran, dia tolak, lepas tu dia pergi cerita pula buruk-burukkan lagi pada benar. Tu berat lah. Iaitu Allah Ta'ala kata, innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. 39 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala kata mereka yang kufur dan dustakan ayat kami, orang macam ni ahli neraka, kekal dalam neraka sampai bila-bila. Siapa orang tu? Soalan. Orang yang kata kufur dan dusta tu, orang tu siapa? Allah Ta'ala sebut dalam ayat 40 dalam kuliah kita sebut kuliah lepas, orang Yahudi, orang ahli kitab. Allah Ta'ala sebut, ya bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai bani Israel. Siapa yang bani Israel? Israel nama kedua bagi Nabi Yaqub AS. Bani Israel makna Melayu anak cucu Nabi Yaqub, maksudnya Yahudi punya keturunan lah. Nabi Yaqub AS 12 orang anak. Salah seorang anak nama Yahuda. Yahuda ni jahat, agak jahat lah daripada ada anak yang lain. Dia lah yang merancang untuk nak bunuh Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf tu anak Nabi Yaqub AS. Dia rancang nak bunuh, tapi ada lagi seorang adik-beradik ni halang. Last sekali letak telaga buta. Lepas tu ada pula orang yang meniaga lalu kat situ, dalam telaga tu dia ingat ada air, dia nak ambil air. Bila keluar-keluar ada orang, iaitu Yusuf AS. Pergi jual dekat Mesir. Yang beli tu Futifar. Futifar ni Perdana Menteri Mesir pada masa tu. Dan Futifar ni ada isteri yang nama popular di kalangan kita panggil Zulaikha. Jadi duduk dalam rumah kawan tu sampai Zulaikha pun syok, cerita panjang lah. Allah sekali macam mana pun Yusuf AS jadi ketua kerajaan. Masa Yusuf AS nak dibuang oleh adik-beradik, siapa yang usaha nak buang? Orang tu nama Yahuza. Perangai Yahuza ni buruk, dia melekat pada keturunan. Last sekali keturunan itu dipanggil sebagai Yahudi. Tu dia kata Yahudi tu jahat lah. Itu kata Yahudi sekarang tu perangai macam binatang tu kan. Dia tak boleh, dia benci orang Islam, semangat perkauman dia tebal. Dia duk kata bangsa yang paling mulia ni Yahudi, bangsa lain semua haprak. Sebab apa hak Yahudi ni mulia? Sebab Yahudi ni keturunan dia Nabi-Nabi ramai datang daripada keturunan dia. Itu masalah Yahudi pula kan. Jadi jahat, dan dia pula menghalalkan darah selain daripada Yahudi. Itu berlaku kan, pembunuhan terhadap orang Islam. Orang Islam dia, orang yang tak serupa dengan dia, yang kaki lawan dia bunuh semua Yahudi. Cuma dengan Islam tu dia lagi kuat bermusuh, sebab pertembungan antara Islam dengan Yahudi tu terlalu ketara sangat. Sebab tu ini kuat sangat nampak antara Yahudi dengan Islam. Jadi Allah Ta'ala ni nak bagi tahu ni lah yang dikatakan sebagai golongan yang kufur dan dusta ni. Dia tahu kebenaran, dia tolak kebenaran. Dia kufur dan dia dusta, dia pergi buruk-buruk kan. Allah Ta'ala pesan, ingat balik nikmat-nikmat aku. Ni kamu nak dustakan ayat aku ni, ingat balik nikmat-nikmat aku. Apa nikmat? Banyak. Allah Ta'ala selamatkan kaum Bani Israel daripada kezaliman Fir'aun. Kaum Bani Israel dibunuh, ditindas oleh orang-orang Yahudi, oleh Fir'aun pada masa tu. Datang Nabi Musa selamatkan mereka. Bila Allah Ta'ala selamatkan mereka, kamu kena beriman dengan Allah. Tak, lawan juga. Apa nikmat Allah Ta'ala bagi? Makanan datang daripada langit. Al-manna was-salwa, nama makanan. Tu pun tak beriman. Haus nak minum air, tak ada air. Jumpa Nabi Musa. Allah Ta'ala kata Musa, idrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Musa, tongkat ada kat tangan tu, pukul dekat dinding, terpacak 12 mata air. Boleh habis minum air. Duk haus-haus tu boleh minum air. Duk boleh minum air tu pun kufur juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata ingat balik nikmat-nikmat aku ni. Tak ingat. Terus pula lagi, wa aufu bi ahdi, sempurnakanlah janji-janji aku ni. Janji dulu nak ikut Nabi Muhammad. Kalau kamu beriman dengan Nabi Muhammad, aku bagi janji aku pada kamu. Apa dia? Syurga. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, sempurnakanlah janji-janji kamu kepada aku akan sempurna balik janji aku pada kamu. Wa iyaya farhabun, gerunlah, tolong gerun pada aku. Pesanan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang Yahudi. Yang ni kita dah kupas dalam kuliah kita yang lepas. Okey, sambungan ayat, nak masuk ayat ni. Sambungan ayat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bihi wala tashtaru bi ayati thamanan qalila
wa iyaya fattaqun. Yang ini pesanan kedua Allah Ta'ala pada orang Yahudi. Apa pesanan Allah? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Kata Allah, berimanlah kamu dengan apa yang telah aku turunkan kepada yang aku telah turunkan untuk membenarkan apa yang ada bersama dengan kamu. Quran lah maksud dia kan. Maksudnya dalam ayat ni yang pertamanya Allah Ta'ala sebut wa aminu, berimanlah. Iman ni dia tak semata-mata kepercayaan di dalam hati sahaja. Dia kalau sebut iman dia mesti ada beberapa syarat yang perlu ditunaikan. An-natqu bil lisan wa taqriru bil qalb wal amalu bil jawarih. Tu kalau orang belajar ilmu akidah. Kalau kita belajar ilmu akidah, apa yang dikatakan sebagai al-iman, iman tu apa? Dia mesti ada an-natqu bil lisan. Dia mesti ucap kat lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-natqu bil lisan, dia kena sebut, mengucap dulu. Kalau orang tu dia tak mengucap, maka dia bukan Islam. Buatlah amal Islam macam mana pun, duk puasa, duk zakat, sembahyang jemaah, semua okey, tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dia tak pernah baca, maka dia bukan Islam. Jadi nak tahu dia ni Islam atau tidak, nombor satu dia kena ada an-natqu bil lisan. Dia mesti ada ucapan di lidah tu. Dia kena cakap tu, dia kena sebut tu. Apakah cukup? Tak cukup. Dia kena ada yang kedua. Apa dia? At-tasdiq bil qalb. Hati ni membenarkan. Yang Quran duk kata apa, yang Nabi duk kata tu, hati betul. Hati ni. Hati duk membenarkan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada pada hadis, apa yang kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, Allah tu kita letak dalam hati, dan Muhammad tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad tu Rasulullah, tu simpan dalam hati. Yang kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi. Ana tak setuju terjemah aku naik saksi. Orang dulu boleh lah terjemah aku naik saksi. Sekarang susah dah nak faham. Aku naik saksi, naik kat mana? Saksi mana pula nak naik? Baik kita tukar, aku naik teksi. Lagi jelas lah. Nampak kan? Tukar daripada naik saksi, tukar aku bersaksi. Nampak sikit. Kita naik mahkamah tu, orang nak membuktikan satu tuduhan, dia panggil saksi. Untuk apa? Kukuh perkataan. Bukti tu kukuh. Kita aku bersaksi. Bila sebut aku bersaksi tu apa dia? Akal aku, pemikiran aku, tindak tanduk aku, nyawa aku, roh aku, semua yang ada pada aku ni bersaksi. Semua ni menjadi saksi untuk apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan sekadar tu, asyhadu, bersaksi lagi. Nyawa aku, pemikiran aku, tindak tanduk aku, semua yang ada pada aku ni bersaksi Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Sebut hati tu, duk cakap lagu tu lah bersaksi, mengaku. Cukup ke? Tak cukup. Ada lagi yang ketiga, al-amalu bil jawarih. Dia mesti ada amalan tindak tanduk. Ni kita punya anggota badan ni, panch indra. Orang Pakistan panggil panch indra, yang orang Melayu ciplak bahasa tu. Indra tu indra lah. Punch tu 5 makna Melayu. Punch indra, 5 anggota. Punch, 1, 2, 3, 4, punch. Kalau orang belajar bahasa Hindustan lah. Dia bahasa Hindustan ni dia ada huruf dia kan. Huruf Hindustan tu. Hindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kena belajar lah bahasa dia kan. Punch tu bahasa Hindustan, panca indra. Orang Melayu ciplak daripada bahasa Sanskrit, bahasa Hindustan. Kalau pergi dekat Indonesia pergi Pancasila, punch sila, susunan 5. Sila tu 5 kan, punch tu 5, susunan 5. Tapi kita Pancasila, punch indra, tak tahu paleka tu. Habis orang Melayu rembat. Padahal bahasa Hindustan punch tu 5 anggota. Allah Ta'ala bagi kita 5 anggota ni, semua ni kita buat betul-betul untuk nak ikut Islam. Orang yang dikatakan iman ni, dia tak semata-mata dia sebut di lidah, tak semata-mata dia yakin di hati, dia mesti ada implikasi, dia mesti ada tindakan. Sifat manusia ni, kalau dia dah percaya dalam hati, mesti ada tindakan punya lah. Tak ada orang ni percaya tapi tak ada tindakan. Itu salah, tak kena dengan konsep dia. Kita dapat tahu dalam rumah tu ada hantu lah, tak ada pun, tapi percaya ada hantu. Percaya ada hantu. Apa implikasi dia? Tak pergi. Nak pergi, oh jangan Syekh, berhantu. Dia bila sebut percaya, jadi implikasi tindakan. Kalau dia pergi pun dia beringat. Dia pergi tu dia takut, sudah. Masa dia pergi tu dia tengok kanan, tengok kiri. Ni telinga dia ambil perhatian. Takut-takut pintu bunyi terbuka.
Sudah. Padahal angin dia tiup. Kan? Sifat manusia ni begitu. Bila sebut percaya, ada implikasi tadi. Kalau dia pergi pun rumah berhantu dalam keadaan percaya, walaupun tak ada hantu, tapi dia ada ambil perhatian tadi. So pun juga orang beriman, bila dia percaya, dia mesti ada tindakan. Tindakan dia apa? Dia mesti semayang, dia mesti zakat, dia mesti puasa, dia mesti. Tiba-tiba dia tak buat. Contoh, tiba-tiba tak buat, dia akan ada terkesan pada diri dia rasa bersalah. Sudah tak semayang hari ni. Sudah tak puasa hari ni. Allah sudah hari ni tak bayar zakat. Dia ada tu. Ada. Itu dikatakan sebagai beriman. Sifat beriman ni dia percaya dan dia ada implikasi. Implikasi itu perbuatan. Sebab tu dia ada yang syarat ketiga, al-amalu bil jawarih. Amalan daripada sudut panca indera kita. Sifat hidupnya begitu. Tetapi iman ni dia tak cukup sekadar iman. Dia mesti ada usaha menuju kepada keyakinan. Sebab mesti ada perbezaan di antara percaya dengan yakin, tak sama. Quran sendiri mengungkapkan dalam dua maksud. Kadang-kadang Allah Ta'ala guna kalimah iman, kadang-kadang Allah Ta'ala guna kalimah yakin. Sifat iman ataupun percaya ni dia boleh berubah jadi tak percaya. Tapi kalau sifat yakin dia tak akan berubah pada kiamat. Dia duduk kental situ lah. Ini beza di antara percaya dengan yakin. Kita kena usahakan supaya daripada kepercayaan kita ni menuju kepada keyakinan. Manusia pada hari ini ramai yang percaya, tapi kebanyakan manusia ni tak yakin. Sebab apa? Sebab sifat bagi yakin ni dia mesti tengok, dia mesti dengar, dia mesti rasa. Kita hari ni lah, contohlah, nak sukuk misal ni lah, orang bagi tahu dalam semak ada ular, percaya. Sebab yang bagi tahu tu ustaz. Kita percaya ke ustaz tu tak menipu lah, ustaz ni baik lah, ustaz. Orang Melayu pula ni, kalau ustaz cakap ni antara orang yang dipercayai, ustaz. Manusia yang paling dipercayai atas muka bumi ni doktor. Pergi klinik, doktor kata makan ubat 3 butir. 3 butir semua dia makan. Dia tak makan, tak apalah, doktor ni kita makan sebutir lah. Tak ada, 3 butir makan. Dia punya percaya ke doktor tu. Betul, manusia hari ni kepercayaan paling tinggi doktor. Nombor 2 ustaz cakap pun betul ni nak masuk syurga. Kan? Ustaz kelentong pun ya. Ni sifat manusia pada hari ni lah. Dia percaya dengan agamawan. Jadi ustaz bagi tahu, percayalah. Ustaz bagi tahu dalam semak tu ada ular, percaya. Jangan pergi tu dekat tepi masjid tu ada nampak kan pokok-pokok, celah-celah pokok tu ada ular tu. Tak pergi Syekh. Dia punya percaya tu. Punya percaya. Kalau dia pergi juga tu, dia tengok perhati elok, takut-takut ada ular. Kalau ustaz tak bagi tahu, dia tak perhati, dia pergi begitu tak layan. Tapi kalau ustaz bagi tahu ada ular, dia pergi, dia tengok perhati, ada tak ada. Dia beringat je lain. Ada implikasi pada tindakan. Dia pergi dia tengok kat pokok, tak ada pun. Daripada percaya ada ular jadi tak percaya. Dia bertukar. Nampak? Sifat percaya boleh berubah. Yang tu yang orang panggil murtad tu. Jadi murtad sebab itulah, daripada percaya kepada tak percaya kan. Tetapi ada satu lagi dia panggil yakin. Yakin ni confirm, dia tengok clear. Dia pergi tengok, ular sungguh. Daripada percaya pada yakin. Dia ada yakin. Yakin ni kata Gajah Harimau pun duk kekal situ. Yang itulah berlaku pada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah tu letak batu berat macam mana kat atas dada dia, tengah panah macam mana sekalipun, duduk terbaring tengah panah pasir tu kan. Orang buat macam mana, seksa macam mana, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Kenapa? Yakin. Dia bukan sekadar percaya, yakin. Kau katalah apa Gajah Harimau sebut, tak mengarut. Ni yang betul. Nampak? Sebab apa? Yakin. Kita lah kalau yakin pun, orang paksa macam mana pun sebut yang lain daripada tu, kita sebut ni kerana takut dia. Tapi hati kita kan, mampulah kau, hati aku tetap kata macam ni lah. Ini orang panggil yakin. Beza yakin dengan percaya. Tarik tangan, kau cakap Allah Ta'ala ni ada ke tak ada? Tidak, aku potong tangan kamu. Agak-agak nak kata apa? Mula-mula kata Allah Ta'ala ni ada ke tak ada? Ada, kata dia lah. Dia pun tarik tangan kita, dia pun tak ambil pelayar tu letak kat kuku, tarik. Cakap Allah Ta'ala ada tak ada? Allah Ta'ala ada tak ada? Masa tu confuse lah. Sebenarnya tak ada. Nampak? Sebenarnya tak ada tu. Yang tu percaya lah tu. Tapi ada satu lagi tu, dia mula kata sebenarnya tak ada, tapi hati kata ada. Engkau je sial. Contohlah kan, kau cabutlah macam mana pun kuku aku, tapi hati kecil aku tetap mengatakan Allah Ta'ala tu ada. Yakin lah tu. Tu tahap yakin lah tu. Yakin ni macam dapat. Tadi kita tengok, kita dengar sendiri.
Orang bagi tahu dekat kita, kedai mamak dekat depan tu Bidayah tu. Contoh ni bukan betul ni. Ni bukan kempen. Sebab tadi boleh lepas kau ticanai kat situ kan. Orang bagi tahu, ustaz, kedai mamak depan tu ustaz teh tarik paling A sekali. Contoh. Katalah orang mana bagi tahu. Kita pun ya ke percaya, sedap Tapi kita pergi makan. Tak sedap pun. Minum tak sedap pun, minta goreng hangit tapi ada kita pergi makan. Wah, memang sedap mu tahu. Meleleh-heleh. Nak cerita bila pergi kau makan tu, kau yakin, rasa. Yakin tu datang daripada rasa tadi. Maknanya yakin tu datang dengan dengar, dengan tengok, dengan rasa. Baru dapat yakin. Sebab juga bila orang bincang syurga neraka, nak dapat percaya ke menuju pada yakin, macam mana? Tengok akhirat boleh? Mana orang tengok akhirat? Ada orang tengok akhirat? Tak ada. Ada orang dengar akhirat? Tak dengar. Ada orang pernah rasa angin tiup, oh ini angin akhirat ni? Tak ada. Tak ada. Tapi macam mana dapat? Di situ kena ada perjalanan spiritual dipanggil. Dia mesti ada latihan perjalanan spiritual yang zaman sekarang dipanggil sebagai pengajian ilmu tasawuf. Belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni dia belajar adalah proses menuju daripada kepercayaan kepada keyakinan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang percaya dengan benda ghaib. Apa benda ghaib tu? Banyak. Allah Ta'ala tu ghaib, malaikat tu ghaib, jin tu ghaib, syurga tu ghaib, apa lagi, neraka tu ghaib, akhirat tu ghaib. Tapi bila sampai ayat selepas daripada itu, Allah Ta'ala kata wabil akhiratihum yuqinun. Terhadap hari akhirat, yang hari akhirat tu gaib tu, kamu yakin. Maksudnya kena ada proses menuju daripada kepercayaan kepada keyakinan. Yang tu yang dikatakan iman yang sebenar-benar iman. Allah Ta'ala pesan dekat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aminu, berimanlah. Nak bagi tahu apa? Orang Islam ni kalau sekadar dia beriman, ada harapan nak masuk syurga dah. Tapi kalau dapat keyakinan, tu tahap gaban dah. Habis dah tu. Iman tahap maksima. Yang itulah iman Nabi, iman para sahabat. Kita dah bayang itulah. Nak capai tahap itu. Itu yang cerita wa aminu tu, berimanlah. Allah Ta'ala pesan pada orang Yahudi, wa aminu, berimanlah. Kalau kamu tak nak yakin lah, tak nak 100 absolute, 100% yakin macam kita tengok tadi tu, tapi ambil sikit, kurang sikit, beriman dulu, percaya dulu. Percaya apa? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, beriman dengan apa yang telah aku turunkan kepada Muhammad, Quran, yang Quran itu membenarkan apa yang ada bersama dengan kamu. Apa dia? Dalam kitab Taurat dan juga Injil, detail cerita pasal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jalan macam mana, pakai Nabi Muhammad sallallahu macam mana, Nabi Muhammad cakap macam mana, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana, Nabi Muhammad ni minum air macam mana, makan macam mana. Sampai orang Yahudi ni kenal Nabi Muhammad lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Orang Yahudi pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi, jumpa dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tanya Umar, macam mana orang Yahudi ni boleh kenal? Umar kata apa? Umar kata Umar Al-Khattab tanya orang Yahudi, terbalik. Umar Al-Khattab pergi tanya orang Yahudi, macam mana korang kenal Muhammad sallallahu lebih pada anak mereka? Apa kata orang Yahudi? Anak kami tak ada cerita dalam kitab, Nabi Muhammad dalam cerita dalam kitab. Dalam kitab Taurat cerita Muhammad macam mana, kita tahu. Dia suka makan apa, semua tahu. Dia tahu tu Nabi Muhammad SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sesampai Madinah, yang sambut mula-mula orang Yahudi. Betul, yang mula-mula sambut Nabi Muhammad di Madinah bukan orang Arab. Yang mula-mula sekali sambut Nabi Muhammad dalam sejarah hijratul Rasul, orang Yahudi. Sebab apa? Sebab orang Yahudi kenal Muhammad ni, orang Arab tak kenal. Orang Arab tak tahu siapa dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ikut laluan lain. Sahabat Nabi sampailah yang awal yang lain tu kan. Dia ikut laluan lain dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang Yahudi di panjat pokok. Dia tengok kat jauh kat sempadan Madinah. Takut-takut Muhammad SAW sampai. Dia nampak jauh tu, nampak kelibat manusia. Kelibat tau. Ni Muhammad. Tengok kelibat tahu dah Muhammad. Kita ni saya tengok kelibat orang lain kot. Tapi tak nampak kelibat, confirm Muhammad. Dia pun turun daripada pokok bagi tahu. Orang Arab standby tunggu Muhammad dah sampai. Padahal baru nampak kelibat baru, Muhammad tak tahu mana lagi.
Nampak kelibat Muhammad duk tengok, ni Muhammad ni. Orang Arab pun standby dengan kompang siap lah masa tu. Standby kalau kita ni dia ada persatuan-persatuan tu kan, persatuan kompang. Kalau ada, kita ada persatuan kompang kita tu, pegang kompang siap. Kalau dekat Penang tu Boria panggil kan. Lepas tu dia menyanyi wah dia menyanyi, adalah style Boria Penang tu kan. Dia standby. Nabi Muhammad SAW masuk je, tala'al badru alaina, berumbang dia ketuk kompang tu kan. Cerita memang ketuk kompang tu Pak Arab tu yang memaklumkan maklumat yang pertama Muhammad sampai. Siapa dia? Yahudi. Sebab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Kenal orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya kenal lagi terbukti masa orang Yahudi berperang sebelum kelahiran Nabi. Masa berperang ni nampak macam nak kalah, dia orang bertawassul dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam kitab tafsir, ada doa yang dibaca oleh orang Yahudi menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa. Perang macam nak kalah je tu tak ada tangan. Bertawassul, natawassalu bi Muhammadin. Kami bertawassul dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal datang, tolong bagi kemenangan kepada kami. Dia bertawassul padahal Nabi Muhammad tak ada lagi masa tu. Nabi Muhammad belum dilahirkan lagi pada masa tu. Punyalah dia orang tu percaya ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Taurat itu menceritakan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat itu, Injil itu menceritakan ada satu kitab lagi namanya Al-Quran. Ada ni. Tiba-tiba Quran pun turun, tak percaya. Haprak betul. Memang haprak. Quran turun semua, tak pakai. Sebab Allah Ta'ala kata, wa aminu, berimanlah dengan Al-Quran yang aku telah turunkan kepada Muhammad. Quran tu apa cerita? Membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada bersama dengan kamu. Quran, Taurat menceritakan tentang kedatangan Muhammad. Taurat, Injil menceritakan kedatangan Al-Quran. Quran mengatakan Taurat tu ada cerita pasal Muhammad. Macam tu. Percaya je lah, beriman. Poin Allah Ta'ala nak bagi tahu, berimanlah kau dengan Muhammad tu. Janganlah duk lawan Muhammad. Tu maksud dia. Korang duk lawan Muhammad tu kuat sangat. Tak betul. Sebab Muhammad yang korang duk lawan tu lah yang korang duk harap nak jumpa sangat dulu. Nampak maksud dia? Itu maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Beriman dengan apa yang kami turunkan daripada kitab tadi. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala takunu awwala kafirin bihi. Jangan kamu jadi sebagai orang yang mula-mula sekali jadi kafir. Allah Ta'ala bagi kata orang Yahudi ni orang yang mula-mula sekali kafir. Apakah sebelum ni tak ada orang kafir? Soalan pula. Ayat ni dia nak gambarkan kepada kita manusia yang sebenar-benar kafir adalah manusia yang tahu kebenaran, tolak kebenaran. Itulah kafir tahap gaban. Orang Arab walaupun dia lebih dululah kita nampak kafir berbanding orang Yahudi, tapi Allah Ta'ala tak kata orang Arab tu lebih dahulu sebagai orang kafir yang terawal, tak. Allah Ta'ala lagi kata Yahudi tu lagi awal kafir. Padahal Yahudi ni awal beriman dah. Dia percaya dah Muhammad. Cuma datang Muhammad dia tolak kan. Dia orang Arab ni daripada awal tak percaya dah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad tu siapa dia? Bukan kenal apa-apa Arab ni. Orang Yahudi sebelum tu kenal dah Muhammad berdasarkan kitab Taurat dan Injil. Tiba-tiba datang dia pun tolak. Allah Ta'ala kata inilah orang yang mula-mula sekali kafir. Kenapa? Orang yang sebenar-benar kafir ni adalah orang yang tahu kebenaran, tolak kebenaran. Atau kafir tahap maksimal. Kalau di kalangan orang keluar kerangka Islam, dia panggil Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab. Dalam kerangka orang Islam, dia panggil munafik. Orang munafik ni tahu kebenaran, dia tolak kebenaran. Orang munafik kan, itu dalam kerangka orang Islam lah. Dalam kerangka orang Islam nama munafik, orang macam ni kalau kita tengok dia, berinteraksi kita dengan dia seperti kita berinteraksi dengan orang Islam. Bila dia mati, kita semayangkan mayat dia. Bila dia mati, kita mandikan jenazah dia. Kita tanam kat kubur orang Islam, sebiji macam orang Islam. Yang Quran bagi cerita pula, jangan semayang jenazah orang munafik. La tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih. Yang Quran kata tu kan. Jangan kamu semayang atas jenazah orang munafik sampai bila-bila. Jangan berdiri di kubur dia. Mereka tu kufur dengan Allah, kufur dengan Rasulullah. Padanlah Syekh, sebab orang munafik pada zaman dulu kita tahu, ni munafik sebab wahyu bagi tahu. Sekarang kita tak tahu. Orang ni fulan bin fulan munafik ke tidak, mana kita tahu. Jadi tak payahlah nak memunafikkan orang. Ni perangai juga orang Islam. Dia rajin baca tafsir, dia rajin baca Quran. Bagus baca Quran tu.
Tapi dia baca Quran tu, dia tengok ciri-ciri munafik, dia tengok orang lain. Oh, ni ada munafik dah ni. Dia tak tengok diri dia ada munafik. Quran tu cerita pasal orang munafik, nak tengok diri sendiri. Kita baca ayat munafik yang tengok, cek aku ni ada munafik ke tidak, baru betul. Kita tak, orang hari ni baca Quran, dia baca ayat munafik, dia tengok orang, munafik tu. Masa dia kata munafik tu, dia tu berkantang munafik. Masa tu kan, betul, ni perangai orang Islam ni. Dia baca cerita, sesat ni, dia tengok orang lain, sesat tu. Dia tak cek masa ayat Quran cerita sesat tu, yang kat perangai tu ada kat dia tu. Ni perangai orang Islam pada hari ni lah. Orang dulu tak. Orang dulu baca ayat munafik, dia pergi cek diri dia sendiri. Umar Al-Khattab radhiyallahu an, confirm syurga. Umar tu, Nabi Muhammad kata engkau syurga masa bila? Hidup-hidup weh. Dia hidup-hidup bagi jumpa Umar. Kau jangan bimbang lah Umar, kau ke syurga jangan bimbang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Nabi kata kau jangan bimbang, Abu Bakar syurga confirm, no problem. Siapa lagi? Orang yang terlibat dalam peperangan Badar Al-Kubra. Nabi Muhammad sebut ni, korang hari ni terlibat, korang confirm syurga. Kata Nabi SAW, hidup-hidup kata syurga. Siapa lagi? Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam. Nabi kata engkau syurga. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, syurga. Tapi Umar Khattab yang Nabi kata confirm syurga tu, dia pergi jumpa dengan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Sebab Hudzaifah orang yang pegang rahsia-rahsia tertentu Nabi SAW. Apa rahsia yang Nabi Muhammad bagi tahu pada dia? List senarai nama orang-orang munafik. Nabi tak bagi tahu umum, bahaya Syekh bagi tahu umum bagi tahu umum pergi bunuh mana-mana jadi pasal pula itu kan. Jadi bagi tahu pada Hudzaifah bin Al-Yaman, dia ni boleh jaga rahsia. Ni Umar Khattab ni duk jadi nama dekat Hudzaifah, aku ni macam mana agak-agak. Pergi bisik kat Hudzaifah, dalam senarai nama tu aku ada dalam tu. Nak cerita orang dulu, aku ada dalam tu. Hudzaifah kata tak payah bimbang lah Umar, kamu tu memang tak ada dalam senarai tu, orang lain kalau ada pun. Nak cerita orang dulu Syekh, walaupun confirm syurga, tapi dia cek diri dia dulu, aku ni munafik ke tidak. Kita ni senarai nama sebagai ahli syurga tak ada, confirm tak ada. Apakah kita meyakini kita ni salah seorang ahli syurga? Soalan lah. Tak ada, kita tak yakin kita ahli syurga Syekh. Kita berani tak cop jari kita ni ahli syurga? Potong jari lah kalau berani sikit lah. Kita ni ahli syurga, potong jari ustaz, potong jari syurga, confirm. Contoh lah, berani kata macam tu, sorry lah, gelap masa depan. Belum tentu lagi ahli syurga. Tapi yang dalam keadaan belum tentu ahli syurga tu, kita tuduh orang kafir bahasa kasar. Kafir tu, munafik tu, sesat tu, macamlah dia tu bagus sangat. Relax lah bro, janganlah mudah sangat. Kita cek diri kita dulu, baca Al-Quran pasal munafik, istighfar, astaghfirullahalazim, aku ada sifat macam ni, tolong buang perangai ni daripada diri aku. Baru betul, barulah dunia jadi aman, barulah tak ada bergaduh atas nama agama. Hari ni orang bergaduh atas nama agama sebab apa? Kafir ke orang, melompatlah orang yang kena kafir tu. Kau apa hal kata aku kafir? Betul tak? Engkau ni sesat, melompatlah kawan tu. Yang kawan tu pula tak tahu pada ekor, berat lagi lah. Tu Syekh, dunia ni anak sebenarnya bukan dilema hari ni, dulu pun macam tu dah. Dulu ni kafir-kafir pun boleh tahan juga sebenarnya. Orang dulu pun kafir-kafir Syekh bergaduh. Kafir, kau kafir, boh sebiji. Zaman bila? Zaman sahabat. Khawarij, nama Khawarij lah. Yang kata Khawarij tu, orang Khawarij ni orang Islam. Orang Islam macam kita lah Islam dia tu kan. Ali tu kata kafir, Sayyidina Ali tu kafir. Kalau kata Ali kampung kita tahan lagi. Sayyidina Ali tu yang kata orang mulia tu, yang rapat dengan Nabi SAW tu, yang kata sepupu Nabi SAW tu, yang duk kata menantu Nabi SAW tu, yang Nabi Muhammad pernah gambarkan dia tu sebagai wali mukminin, wali orang Islam. Nabi Muhammad pernah nyatakan dalam satu hadis tentang Ali bin Abi Talib tu, yang kata hebat tu, yang tu boleh ke orang Khawarij kafir, boleh ke dia hampir teruk betul. Ada ni kelompok orang Khawarij. Bila kafir kali ni? Zaman sahabat. Zaman sekarang lagi berasap lah. Zaman sekarang berasap-rasap lah kafir korang kan. Kalau Sayyidina Ali pun dia boleh kata kafir Syekh, macam kita haprak lagi sedap dia kata kafir. Berlaku ni dunia orang Islam gitu dulu. Tuduh kafir saja tak apa lagi, sampai pertumpahan darah berlaku. Tempat lain ada cerita, nasi sini tak cerita lagi. Ada 2 kes, 2-3 kes lah, bukan 2, banyak kes sebenarnya.
tuduh orang kafir sampai orang kena bunuh. Berlaku. Zaman dulu Imam Ahmad bin Hanbal, zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Nasri Al-Khuzai, nama dia. Imam Ahmad bin Nasr Al-Khuzai. Dia bergaduh dengan seorang lagi ulama. Bergaduh sama-sama ulama, dunia pening. Dia kalau dunia ni orang alim bergaduh, yang jadi mangsa orang jahil lah. Gajah dengan gajah bergaduh, habislah rusa-rusa tak boleh cari makan. Susah, gajah dengan gajah bergaduh, habis hutan hari tu. Yang rusa nak cari makan tak boleh. Sebab gajah boleh perangai. Ulama dengan ulama bergaduh, bumbang bergaduh. Yang bawah ni jam, sudah duduk kat mana kita ni. Malaysia kan macam tu, ulama dan ulama bergaduh. Mufti Kedah bergaduh dengan bekas Mufti Perlis. Ingat sekejap waktu tu. Kawan tu kata Wahabi. Saya bukan Wahabi. Bombang bergaduh. Orang pergi tanya, Ustaz nak sokong mana satu ni? Berat lah. Anak kata jangan sokong mana-mana, tapi sokonglah anak. Ambil yang ketiga. Kan? Sebab apa? Anak tak nak gaduh. Kan? Ada? Dia nak bergaduh. Susah lah. Susah. Bekas Mufti Perlis kawan kita. Bekas Mufti Perlis tu kawan kita. Yang Mufti Kedah tu kita hormat, ilmu dia pun banyak kan. Lepas tu macam satu Ustaz, kalau aku kata kawan ni, orang kata bias pula. Kalau kata kawan ni bias salidik pula. Dah bila nak selesai? Baik tak payah cakap, duduk diam dah. Kan? Kalau orang tanya macam mana, kita tak payah layan pokok Mufti bergaduh. Dia punya pasal, pergi mampus ke murid dia orang. Kita kena fikir macam mana nak turunkan harga minyak. Tu baru betul. Fikir yang tu kan. Contoh ni bukan betul, tapi lebih kurang kan. Kan? Macam tu lah kita fikir. Gaduh, orang besar gaduh, orang bawah jam. Tak tahu nak buat apa dah. Serupalah orang dulu bergaduh, ulama bergaduh. Satu ulama Imam Ahmad bin Nasr Al-Khuzai, seorang lagi Abdul Rahman bin Ishaq. Bombam bergaduh, berdebat, perempuan duk kutuk mengutuk lah, maki-maki tu kan. Duk kutuk-kutuk. Yang seorang ni pula dia ada dekat dengan kerajaan, dan kerajaan pula tak puas hati dengan hamba Allah yang nama Imam Ahmad Al-Khuzai tadi ni. Dia keluar statement murtad. Tak ada pasal-pasal. Orang tu kafir, ibu biji. Itu kafir ke hamba Allah ni. Kerajaan kata cantik, tangkap, bunuh. Imam Ahmad Al-Khuzai mati kena bunuh. Pancung kepala, ambil kalimah, tulis Bismillahirrahmanirrahim, ikat kat telinga kawan tu, arak mayat sampai ke Baghdad. Orang dulu punya cerita bergaduh ni. Bergaduh. Lepas tu datang Imam Ahmad bin Hanbal, kawan Imam Ahmad Al-Khuzai. Dia kata Imam Ahmad Al-Khuzai difitnah. Dia terfitnah. Dia orang baik. Mamat ni dia tak puas hati dengan dia. Ni seorang Abdul Rahman bin Khuzai ni, ulama ni tak puas hati dengan Mamat ni. Dia pergi fatwa bunuh, mati. Dia syahid, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Mati dah. Duk fatwa syahid, kawan tu dah mati dah. Macam kita kat Malaysia bagi anugerah Tan Sri, lepas kawan tu dah mati. Tak ada apa lah Tan Sri. Mati dah. Bagi dia hidup pun sungguh pun nak bangga, nak berjalan, nak belagak pun. Ni bagi Tan Sri lepas dah mati. Bagi syahid tapi dah mati dah. Berlaku zaman dulu, berlaku dah. Kes kedua, seorang ulama Abu Rayyan At-Tauhidi. Abu Ar-Rayyan At-Tauhidi nama ulama tasawuf, hebat, alim. Bergaduh dengan seorang ulama yang anti tasawuf. Namanya Az-Zahabi. Tulis kitab Syiar A'lam An-Nubala, nama kitab. Dia kata apa? Abu Rayyan At-Tauhidi mulhid, etis dia. Saja gitu lah, mulhid. Ayat kalimah tak banyak, mim lam hadal, 4 kalimah. Mulhid. Tapi 4 kalimah tu lah kawan tu kena bunuh. Mati Abu Rayyan At-Tauhidi. Datang pula ulama lain, Ibnu Subki nama ulama. Tulis kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyatul Kubra. Dia kata apa? Dia kata Imam Abu Rayyan At-Tauhidi Muslim yang baik. Az-Zahabi kenapa kata mulhid? Dia tak suka ilmu tasawuf. Tu punca dia. Tapi dah bunuh, macam mana mati dah? Nampak? Memang tak bertanggungjawab pun kan. Susah je, susah. Sebab apa jadi macam ni? Suka cari kesalahan orang, tak suka cek kesalahan diri. Tu masalah tu. Betul tak? Duk cari je salah orang. Yang masa kita duk cari kesalahan orang, pernah tak kita cari kesalahan diri sendiri? Tak pernah. Masalah lah. Baca Quran, ayat munafik, dia tak tengok munafik kat diri dia tau. Dia pergi tengok munafik orang lain. Tak ada kerja. Lepas tu bergaduh. Nabi lah selesai. Akhir sekali orang Islam tak maju sebab bergaduh macam ni. Tengok orang kafir, mana orang kafir Syekh? Orang kafir tak orang macam tu. Tapi orang Islam buat perangai macam tu. Masalah lah. Susah. Buanglah mentaliti macam ni, buang. Orang Islam jangan jadi bangang. Begitu kan. Orang Islam jangan jadi bodoh.
Orang Islam kena fikir, kalau kita nak buat, umat untung ataupun tidak, tu kena fikir. Nabi Muhammad bertindak semua menguntungkan umat. Nabi Muhammad buat tindakan tak pernah merugikan umat, tak pernah. Tapi kalau kita tengok pada hari ni, orang guna agama untuk merugikan umat, bukan untuk menguntungkan umat. Kita orang Islam ni, kita duduk dengar kuliah malam ni, pagi ni kita fikir macam mana kita nak buat tindakan yang boleh menguntungkan umat. Baru betul, barulah Islam akan jadi maju. Orang akan respect dengan Islam. Tu baru betul. Nampak? Ni ayat kita baca yang Allah Ta'ala kata awwalu kafirin bihi, orang yang mula-mula kafir kali kafir. Siapa yang mula-mula sekali kafir? Tahu kebenaran, tolak kebenaran. Cuba kita fikir, siapa agak-agak? Kita pun boleh juga jadi. Dok dengar kuliah bila dengar kuliah, tahulah kebenaran tu. Tapi takut-takut keluar-keluar, boleh percaya ke? Sudah. Sudah. Ada buah tu, kitalah orang yang mula-mula sekali kufur. Dulu Yahudi lah. Dulu orang Yahudi tu Allah Ta'ala sebut tu. Orang Yahudi ni Allah Ta'ala kata awwalu kafirin bihi, orang yang mula-mula sekali kafir. Kenapa? Sebab orang Yahudi dia tahu kebenaran, dia tahu Muhammad SAW, dia tolak Nabi Muhammad. Bukan sekadar tolak, dia selewengkan kitab. Dia ambil kitab dia buang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata inilah manusia yang paling awal kafir sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar tu yang dikatakan awal kafir ni pula, ada orang punya kafir tu berganda-ganda tau, punya azab Allah Taala bagi pada mereka. Sebab mereka lah sebagai orang yang mencetuskan kekufuran, mencetuskan penafian terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah sebut man sanna sunnatan sayyi'ah fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Kata Allah Ta'ala, barang siapa yang melakukan satu ikutan yang buruk, orang pergi ikut, dia buat buruk tu dapat satu dosa, orang pergi ikut pun dapat dosa. Kalau 1000 orang ikut, 1000 dosa duk beban atas kepala dia. Wala'idzubillah. Kita keluar masjid contoh, tengok selipar, mana selipar aku rembat seorang selipar kawan seorang. Tengok selipar lawa, sandal tu tak tahu, sandal tu ustaz punya. Tu lagi sikit jiwa lah ustaz tu. Anak cerita pasal kena dah tu. Keluar mana aku punya selipar ni, last sekali balik tak ada selipar. Carilah selipar tempat lain. Yang nak bagi tahu, kalau selipar kita hilang, jangan rembat selipar orang, jangan. Yang kita dah hilang tu biarlah, tak apalah, kita doa lah mudah-mudahan Allah Ta'ala, mungkinlah kawan tu ada masalah selipar ke, ataupun mamat tu memang tak nampak tu selipar, dia ingat kasut kot, mungkinlah kot, sangka baik, biar hati dah tak larat maki pun. Contohlah kan, pergi-pergi tengok mana selipar aku. Anak dah besar, jangan curi selipar, jangan. Nak ambil selipar masjid pun, bagi tahu jawatan kuasa masjid, pinjam sekejap, nak beli selipar lain, lepas tu selipar masjid hantar balik. Ambil sikap macam tu lah. Jangan nak rembat pula selipar. Sebab kita rembat selipar orang, dosa tau. Orang yang kedua datang, mana selipar aku, dia rembat pula, dua dah dosa atas kepala kita. Nampak? Yang orang ketiga datang, mana selipar aku, rembat. Berapa banyak dah dosa kita nak tangguh kat situ. Wala'iyadzubillah. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita jadi tauladan yang buruk. Tapi kalau buat tauladan yang baik pun bagus pula. Menderma ni yang terbaik tertutup. Betul? Kita derma ni biar orang tak tahu, tu lagi baik. Tengok orang tak ada, boleh tabung, tu lagi baik lah. Tetapi kadang-kadang kita nak berderma depan orang, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk, bukan kerana nak riak tu. Kita nak tunjuk supaya orang jadikan tauladan. Itu baik pula. Nak bubuh duit RM1. Bubuh kat tersorok-sorok lah yang RM1 tu. Bubuh RM50 depan orang ramai. Tapi bukan kerana bubuh RM50 tu nak riak tu, bukan. Aku bubuh RM50 tu, orang kaya-kaya tu yang lebih banyak duit pada aku, dia mesti bubuh derma lagi banyak daripada ni. Contoh buat macam tu kan. Dia panggil tauladan yang baik. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Nabi kata barang siapa melakukan satu amalan baik yang diikuti, baginya pahala, orang tiru pun dia boleh pahala. Kita buat derma masjid, orang tengok, alamak malunya aku, dia boleh bubuh derma padahal dia miskin. Aku kaya tak berduit, aku bubuh, dah dapat pahala situ dia. Orang lain pula tiru, 2, 3, 4, 10 orang, 10 pahala dapat ke dia, free je, duit tak keluar pun, keluar sekali je tapi dah dapat 10 pahala. Nampak tak? Dia panggil ikutan yang baik. Ikutan yang jahat pun masalah juga. Jadi siapa yang mempopularkan idea menolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yahudi. Allah Ta'ala kata awwalu kafirin bihi. Inilah orang yang paling awal kafir. Maknanya orang Yahudi ni, dia telah menanggung banyak dosa lah. Yang pertama, dosa penyelewengan terhadap Alkitab. Tu dosa dah, salah dah situ.
Yang kedua, dialah orang yang terbeban dengan dosa-dosa hasil daripada orang ikut dia orang. Banyak dosa yang ditanggung oleh orang Yahudi. Disebabkan banyak dosa ditanggung oleh mereka, Allah Ta'ala kata, wala takunu awwala kafirin bihi. Janganlah kamu jadi sebagai orang yang mula-mula sekali kafir, kata Allah. Wala'idzubillah. Orang Yahudi lah. Dan sambungan ayat kata Allah, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu beli ayat-ayat aku dengan harga yang murah. Ayat Quran pun jadi duit. Itu masalah tu. Kan? Maksud dia, ayat ni merujuk pada kisah zaman Nabi SAW berkait dengan dua orang Yahudi. Satu ni namanya Ka'ab bin Ashraf. Satu lagi namanya Huyai bin Al-Akhtab. Ka'bun bin Ashraf, satu lagi Huyai bin Al-Akhtab. Dua ni dia Yahudi besar tau. Ru'asa'ul Yahud. Dia ni orang-orang besar Yahudi. Orang besar Yahudi pada masa tu, dia boleh hidup, dia pergi tindas orang-orang Yahudi yang bawah-bawah dia. Macam mana bayar cukai dekat dia, bayar ufti dekat dia. Bila bayar ufti dekat dia, tiba-tiba datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi dah tengok, ish, dalam kitab Taurat ada cerita pasal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad datang sungguh. Kebimbangan orang Yahudi tu beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila mereka ni beriman dengan Muhammad, dia orang tak bayar ufti dah kepada dua orang ni. Ka'ab bin Ashraf dengan Huyai ni. Jadi dia takut tau tak dapat ufti tu. Kalau dia orang ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana nak buat? Dia pergi pakat dengan tok-guru Yahudi. Mana-mana pun macam itulah. Dia pakat dengan ulama-ulama dia orang tu, ilmuan-ilmuan dia orang tu, ambil Taurat, kau tengok Muhammad buang-buang sikit. Tu buang Muhammad tu. Maknanya tok guru Yahudi ni sanggup buang kalimah Muhammad kerana dibayar gaji oleh Ka'ab bin Ashraf dengan Huyai bin Al-Akhtab. Ayat tu kata wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu beli ayat-ayat aku dengan harga yang terlalu murah. Itu maksud ayat. Cuma daripada ayat ni ada ulama-ulama fiqh pula bahas tentang macam kebiasaan kita, kadang-kadang kita berjalan, kita nampak ada iklan dekat dinding. Belajar Al-Quran, yuran bagian-bagian. Contohlah kan. Wah, kita ni dah beli jual ayat Quran ni. Jadi macam tu pula kan. Yang ni berlaku perbincangan di kalangan ulama-ulama fiqh. Boleh ke tidak kita meminta yuran untuk mengajar Quran? Soalan. Kan? Ulama khilaf. Kebanyakan ulama ni di kalangan ulama mazhab ni banyak yang tak setuju kecuali Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membenarkan untuk kita meminta yuran apabila mengajar Al-Quran. Syafi'i membenarkan. Alasan Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih adalah Nabi SAW ada sebut dalam Al-Quran, dalam satu hadis kata Nabi, inna haqqa ma akhastum ajran kitab Allah. Kata Nabi SAW, perkara yang paling berhak untuk kamu meminta upah adalah dengan mengajar Al-Quran. Itu satulah. Yang keduanya merujuk kepada nikah. Yang mas kahwin boleh dibayar dengan mengajar Al-Quran. Ada satu kes berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi SAW ni turun daripada masjid, datang seorang Minah. Minah mana tak tahulah. Cun lah kot. Datang jumpa Nabi SAW. Dia kata apa? Wahabtu nafsi ilaika ya Rasulullah. Aku menghadiahkan diriku kepada kamu wahai Rasulullah. Tawar diri lah tu. Syekh Nabi ni ramai lah orang kenal. Nabi Syekh. Tak cerita Nabi, ustaz pun ramai orang kenal. Betul. Ustaz pun ramai. Anak cerita maaf sebut lah. Anak ni dah 8 orang tawar diri nak kahwin dengan anak. Anak kata minta maaf. Jawab apa satu je? Sorry. Minta maaf kan. 8 orang baru ustaz. Kalau Nabi 80 orang tak tahu. Kan? Mari jumpa tawar diri tu, kau pahal. Ramai lagi jantan yang handsome. Aku cari. Tapi tak macam mana tak boleh ustaz. Saya syok tengok ustaz dia mengajar. Habis aku nak berhenti mengajar, orang pula marah. Susah pula itu kan. Dia pergi jumpa Nabi Rasulullah, aku nak kahwin kamu Rasulullah. Nabi terkejut. Yalah, mana tak terkejut Syekh. Keluar masjid depan pintu duk tawar diri tu. Depan masjid dah tawar diri, kau pahal. Kan? Pergi tanya ustaz. Pergilah tanya nazir-nazir masjid ke. Kan? Seronoklah nazir tu. Baru betul. Dia cari ustaz pula kan. Seronoklah ustaz tu. Nazir tak seronok lah. Kan? Nabi ni tengok atas tengok bawah. Tak sempat nak kata ya, tak sempat nak kata tidak. Hamba Allah sebelah kata, ya Rasulullah, kalau tak nak aku ada. Dia pula nak. Macam tu lah. Ustaz kan Nazir kan keluar sekali. Mamin tu Minah kata, ustaz, saya berkenan dengan ustaz. Yang Nazir kata, tak ustaz, kalau tak mau saya ada. Kata minta maaf Nazir tu. Ini bukan masjid, ni masjid tempat lain. Cerita dia kan.
Kau kata Rasulullah, aku ada Rasulullah. Nabi pun tengok hamba Allah tu, alah, kau nak kahwin duit pula tak ada kan. Tengok gaya ni macam tak berduit. Okeylah nak kahwin, bayar mas kahwin boleh? Ada duit? Alamak, bab tu spoil lah, duit tak ada. Oh, tak ada duit nak menikah macam mana? Nabi tanya, dan Nabi sebut apa ni, iltamis walau khataman min hadid. Nabi kata, bayarlah mas kahwin walaupun sebentuk cincin besi. Cincin ni kan banyak jenis, besi, perak lah, emas lah, macam-macam kan, tembaga lah, suasa lah. Nah, kalau tak ada yang paling haprak sekali, cincin paling haprak ni besi lah. Kalau kat sekarang ni kita boleh kata cincin yang kita jumpa tepi jalan, namanya skru. Okey lah. Contoh lah kan, skru mana-mana berjalan nampak bau kat jari kan. Pakai yang tu boleh tak? Yang tu pun tak ada Rasulullah, teruknya kamu. Yang tu pun tak ada. Lah sekali, dah kamu nak menikah macam mana? Duit tak ada, cincin besi pun tak ada. Dia fikir-fikir tu, aku ni Rasulullah ada satu lah lebih. Apa dia? Quran hafal. Satu je poin dia. Kelebihan dia hafal Quran. Macam ni lah nikah, mas kahwin dia ajar Quran kat perempuan tu. Maknanya daripada duit itu boleh digantikan dengan bacaan Al-Quran. Faham? Jadi di situlah menjadi dalil oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, orang mengajar Quran boleh minta yuran. Faham? Itu maksud dia. Dua. Yang ketiga, merojok dalam peperangan Badar Al-Kubra. Kenapa orang kafir kena tawan? Yang kena tawan tu dua, cerdik ataupun orang yang banyak harta. Yang banyak harta bayar tebus. Orang cerdik yang tak ada harta macam mana pula? Mengajar budak ngaji. Kalau bahasa sekarang, mengajar budak ngaji lah. Buka sekolah butuh huruf lah, kan? Mengajar. Nabi setuju. Pandangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi setuju. Makna di situ boleh mengajar Al-Quran dan dengan membayar yuran. Nampak? Itu dalil oleh Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Fatwa ni digunakan oleh seluruh dunia. Kalau tak pakai fatwa ni, universiti dunia ni habis lingkup lah. Sebab universiti pensyarah semua dibayar gaji, betul tak? Semua dibayar gaji. Asas fatwa kat mana? Merujuk pada fatwa Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi tidak termasuk dalam maksud ayat wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, tak termasuk. Lepas tu yang Allah Taala kata wala tashtaru bi ayati thamanan qalila tu macam mana pula? Merujuk pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Muhammad SAW ada kata la yata'allamu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yarih raihatal jannah. Nabi SAW kata orang yang belajar dan dia tak belajar kecuali untuk mendapat habuan dunia. Orang macam ni kata Nabi SAW, dia tidak berbau dengan bau syurga. Dia dapat ilmu ni, dia belajar ni bukan sebab nak dapat hidayah. Dia dapat ilmu ni sebab apa? Nak dapat keuntungan dunia. Maksud dapat ilmu, dia selewengkan ilmu. Betul tak? Orang macam ni kata Nabi, syurga tu yang 40 tahun berjalan pun kita bau lagi, bau syurga. Anak ada sini contoh, pakai minyak wangi atar daripada Saudi. Contoh lah ni. Orang Arab Saudi kan minyak wangi kan bau perut, Pak Arab. Betul, Arab ni Syekh, kalau ada 15 botol kat rumah ni minyak wangi, 15 botol tu dia spray kat badan dia. Tu Pak Arab. Sebab tu bau dia dah. Oh, mamak ni nak sampai. Cerita Pak Arab. Itu tu baru minyak wangi Pak Arab. Baru minyak wangi Pak Arab. Yang kita nak cerita ni pula, syurga punya wangi. Macam mana? Lu fikirlah sendiri. Punya wangi 50 tahun, bukan 50 km. Bukan 50, 40 tahun. Bukan 40 km tau, 40 tahun. Kita pergi ke Kelantan berapa jam? Naik kereta pergi ke Kelantan 7 jam 8 jam sampai dah. 7-8 jam. Cerita 40 tahun. Sampai mana kita boleh pergi? Dunia boleh pusing. Berapa kali pusing dunia tau. Pusing tu kan. Punya jauh tu, bau syurga boleh sampai. Tapi kalau orang tu dia belajar, dapat ilmu, dia selewengkan ilmu Allah SWT, yang 40 tahun tu, bau wangi tu tak sampai kat dia. Mana lagi jauh lah. Nampak tak? Jauh dengan syurga tu, jauh sangat. Itu yang dimaksudkan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu membeli kebenaran itu dengan harga yang begitu murah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sambungan ayat kata Allah wa iyya yafattaqun. Dan hendaklah kamu takut kepada aku. Dalam ayat sebelum Allah Taala kata wa iyya yafarhabun. Wa iyya yafattaqun dalam ayat ni. Kalau buka terjemah dua-dua semua terjemah kepada akulah kamu takut. Apa beza rahib dengan takwa? Dalam agama Yahudi, dalam agama Nasrani, dalam agama selain daripada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama ni sekadar ritual.
Ritual, maksudnya dia tak ada cerita tahu yang cerita ekonomi, dia betul-betul peribadatan. Dia bagi ritual Dia ekonomi tak ada, politik tak ada, tu tak ada, ni tak ada. Yang kata agama yang ada cerita politik, ekonomi, apa lagi? Jenayah bla 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 tu kan. Islam je. Mana ada agama macam tu? Islam dia ajar macam ni. Bila sebut wa iya ya farhabun, dia hanya menceritakan ritual semata-mata. Maksudnya ibadat tu, sembahyang tu dengan Tuhan dia. Tapi bila wa iya ya fattaqun, dia sudah melibatkan antara kita dengan manusia lain. Apa yang katakan Islam? Islam kita dengan Allah, Irham, Rahim, kita dengan Tuhan, ada ruhban di situ. Tapi ada satu lagi, takwa, kita dengan manusia, bayar zakat, politik Islam, ekonomi Islam, fik jenayah Islam. Nampak tak? Tu kita wa iya ya fattaqun. Allah Taala bagi tahu orang Yahudi, kamu bila beramal dengan Quran, bukan sekadar kau percaya je Quran tu, kau kena beramal dengan Quran. Tu masuk dia. Faham tak? Sebab tu dalam ayat ni Allah Taala kata wa iya ya fattaqun. Kepada aku takwalah kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan sambungan ayat kata Allah wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur kebenaran dengan kebatilan. InsyaAllah dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.